Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilma wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Tuan-tuan, manusia sempurna dari sudut panca indera dia dapat memahami apa yang berlaku di sekeliling dia berdasarkan panca indera tersebut. Apa yang dia fahami tersebut, apabila difahami oleh orang lain juga dalam satu bilangan yang besar dan berulang-ulang difahami sedemikian, maka dia akan berubah menjadi satu ilmu. Sebagai contoh, tangan kita tuan-tuan, dia ada deria rasa. Kita boleh rasa sejuk, kita boleh rasa panas, kita boleh rasa sakit. Jadi kalau kita letak tangan kita di api, seorang letak tangan dia di api, dia tahu api ni panas, memudaratkan dia dan membahayakan dia. Kalau dia letak tangan dia di ais, dia tahu bila dia letak ais ni sifat dia sejuk. Untuk seketika memanglah dia nampak nyaman. Tetapi kalau kita letak lama tuan-tuan, maka dia akan memudaratkan kita. Kita tak akan mampu untuk tahan. Begitu juga lidah kita, bila kita rasa satu-satu benda, gula sebagai contoh. Sekarang kita semua tahulah gula tu manis. Tapi kita nak cerita dulu ni tuan-tuan, bila dia letak gula di lidah dia, dia rasa manis. Kemudian dia letak satu benda yang lain, garam, dia rasa masin. Sedangkan dari sudut warna, saiz, lebih kurang je, putih semuanya. Apabila perkara ini berulang-ulang tuan-tuan, daripada satu orang ke satu orang, dalam satu bilangan yang besar dan banyak, maka benda itu mula kita kata sebagai ilmu pengetahuan. Kalau orang zaman sekarang dia kata sains lah. Kalau dulu orang tua kita sebut pengalaman. Dalam bahasa Arab disebut hukum adah, tajribiyah. Benda yang mana berulang-berulang dan menjadi satu hukum adat yang berulang-ulang, dia adalah ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Tetapi melalui panca indera yang 5 yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada manusia, melalui mata, melalui hidung, melalui mulut, melalui telinga, melalui tangan, manusia hanya dapat tahu perkara yang terbatas. Tidak ramai di kalangan kita yang mana dia boleh tahu banyak benda. Jadi tuan-tuan, mata kita ni, kita boleh tengok benda yang mana berada di hadapan kita apabila cukup cahaya dan juga jarak dia. Kalau malam, dekat begitu tak nampak tuan-tuan. Betul tak? Kalau cahaya terang benderang, matahari depan mata kita sekalipun, tapi kalau jarak dia jauh, kita tak nampak juga. Manusia pandangan dia terbatas. Apa yang ada dalam gunung dia tak tahu, apa yang ada di dalam lautan dia tak tahu, apa yang ada di udara dia tak tahu, apa yang ada dalam tubuh badan dia sendiri pun dia tak tahu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, tidakkah kamu lihat dalam badan kamu? Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan kepada satu benda lain lagi selain daripada ilmu yang diperolehi melalui panca indera yang 5. Pendengaran manusia tuan-tuan, saya sekarang semakin tua. Kalau orang tak jerit tepi telinga saya tak dengar elok-elok tuan-tuan. Kalau tengok YouTube ke TV ke, volume mesti dikuatkan. Ada orang yang mana berhajat kepada bantuan pendengaran, terpaksa bawa bantuan pendengaran tu untuk didengar, bercakap. Kalau waktu malam, mungkin orang bercakap di luar masjid kita boleh dengar. Tetapi pada waktu siang, tak boleh tuan-tuan. Kita berhajat kepada mic, kita berhajat kepada speaker,
dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala bagi ilmu kepada manusia melalui panca indera, tetapi ilmu tersebut sangat-sangat terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dengan satu perkara yang lain. Dengan perkara tersebut, manusia boleh mengetahui ilmu pengetahuan yang begitu banyak dan tidak terbatas. Sekadar kemampuan manusia lah, tidak terbatas tu maksudnya benda boleh diteroka lagi, sekadar kemampuan manusia. Apa dia tuan-tuan? Akal manusia. Allah Subhanahu wa taala puji manusia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami telah cipta manusia dengan sebaik-baik perkiraan, sebaik-baik kejadian. Yang membezakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain ialah akal. Berbanding dengan binatang ialah akal. Dari sudut perasaan, manusia ada perasaan, binatang ada perasaan. Kita tengok dalam video bagaimana binatang ibu sayang kepada anak-anak dia, bagaimana mereka ada kesedaran untuk menyelamatkan diri mereka daripada mara bahaya, daripada pemangsa. Benda ni ada pada binatang dan ada pada manusia. Manusia ni kalau dari sudut ilmu mantiknya, kita ialah hayawan. Hayawan ni ialah benda hidup, living thing, benda hidup. Tetapi membezakan kita daripada benda hidup yang lain ialah natiqiyah, sifat berakal yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada manusia. Dengan akal tersebut, manusia dapat bezakan antara baik dan juga buruk. Manusia dapat bezakan antara benda yang memberi manfaat dan benda yang memberi mudarat. Manusia boleh gunakan akal tersebut untuk mengkaji sehingga kita tengok teknologi yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Kita tak mengaji tinggi, tetapi kita tahu apa yang ada dalam lautan. Kalau kita rajin tengok National Geographic itu kan, manusia boleh masuk ke dalam lautan dengan segala peralatan, kamera dan seumpamanya, berada di dalam gunung ganang dan seumpamanya. Manusia boleh tengok hasil ciptaan siapa, tuan-tuan? Hasil ciptaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala bagi akal kepada mereka. Saya pernah tanya mak saya, ni cerita 10 tahun lepas. Mak ayah kita ni, mak ayah saya lah, lahir orang kata tahun-tahun sebelum merdeka, tahun 50 lebih. Jadi mereka hidup dalam kesusahan dulu. Kemudian kita merdeka. Kemudian lama-lama kita kenal TV, kenal radio. Lama-lama kita kenal telefon kat rumah je baru. Kemudian lama-lama kita kenal telefon bimbit yang besar gedabak. Kemudian lama-lama kenal telefon yang kecil sikit. Kemudian kita kenal smartphone. Kita kenal macam-macam benda. Jadi saya tanya mak saya, pernah terfikir tak akan hidup dalam dunia macam ni? Dia kata tak pernah terfikir. Akal tahun 50 lebih, tahun 60 lebih tidak akan mampu untuk memahami akal pada zaman hari ini, tahun 2022. Sekarang kita tak tahu, tuan-tuan, teknologi apa lagi manusia akan bawa dalam kehidupan ni. Apa lagi kita akan dapat buat? Itu siapa, tuan-tuan? Manusia yang Allah Subhanahu wa taala bagi akal. Melalui akal ini, manusia mengkaji dan mengkaji, manusia meneroka dan meneroka. Tapi, tuan-tuan, apa yang manusia kaji dan teroka adalah terbatas. Akhir sekali dia adalah terbatas. Dia tidak akan bawa kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sepatutnya. Sebab untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berhajat hanya kepada tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda di alam semesta sahaja. Berapa ramai saintis yang mana mereka mulhid. Mulhid ni tak ada agama, tuan-tuan. Tak ada agama. Tidak beriman dengan pencipta. Walaupun mereka dari sudut fikiran mereka, dari sudut akal mereka, dari sudut ilmu mereka, dari sudut pengalaman mereka, kajian mereka, mereka boleh sampai ke angkasa lepas. Kaji pasal bintang, pasal tu, pasal ni, macam-macam mereka kaji. Tengok dalam lautan, tengok dalam gunung, tengok di udara, tengok semua benda, tuan-tuan. Tetapi ramai di kalangan mereka, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab hanya baru satu juzuk sahaja mereka tahu, iaitu ayatun kauniyah. Mereka hanya tahu tanda-tanda keajaiban, miracles yang berlaku di alam semesta. Tetapi mereka tidak ada juzuk yang kedua,
iaitu ayatul wahyi, iaitu petunjuk daripada wahyu yang mana boleh membantu mereka untuk kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia dapat ilmu melalui panca indera yang 5, dapat ilmu melalui akal yang Allah bagi, Allah Subhanahu wa taala tidak tinggalkan manusia sedemikian untuk kenal Allah dengan akal mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah utuskan pada Nabi alaihi wassalatu wassalam untuk kenalkan manusia pada Allah. Nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kaum mereka untuk mentauhid dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, manusia mereka tahu dalam alam ini ada satu kuasa mutlak yang hebat yang telah mencipta. Tetapi mereka tak kenal siapa kuasa tersebut. Yang mereka tahu ada satu supreme power, kuasa yang paling kuat, paling hebat yang mencipta alam ini. Kalau golongan etis dia kata dunia ni terjadi dengan sendirilah, tak ada kuasa, tak ada apa. Sebagaimana tuan-tuan tahu. Tetapi majoriti umat manusia, mereka beriman, mereka beriktikad bahawasanya ada satu kuasa yang hebat yang telah mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, sama ada kita nampak ataupun kita tidak nampak. Cuma siapa kuasa itu tidak diketahui oleh umat manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah utuskan pada Nabi alaihi wassalatu wassalam untuk ajak mereka dan perkenalkan mereka kepada Allah. Untuk ajak mereka dan perkenalkan mereka kepada Allah. Kaum musyrikin, tuan-tuan, apabila ditanya kepada mereka siapa cipta 7 petala langit, 7 petala bumi, mereka kata siapa cipta? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalaulah engkau wahai Muhammad tanya siapa yang menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi, la yaqulunna Allah. Allah Subhanahu wa taala bawa 2 penegasan. Lam tu yang mula-mula tu ialah satu penegasan, nun taukid di belakang tu, nun tanwin tu satu penegasan sekali lagi. Tanwin ke nun taukid di belakang tu taukid thaqilah, bukan taukid khafifah. Maksudnya di situ ada 2 penegasan lagi. 3 penegasan dalam satu ayat. La yaqulunallah, pasti dan pasti. Pasti dan pasti mereka kata yang buat ni semua Allah. Tidak ada orang musyrikin yang mendakwa bahawasanya cipta bumi 7 petala langit, 7 petala bumi inilah patung-patung berhala mereka. Tak ada, tuan-tuan. Mereka tak mendakwa patung berhala yang cipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Mereka tidak mendakwa bahawasanya patung-patung ini memberikan anak kepada mereka. Tidak. Sebab mereka tahu ada orang yang mandul, ada orang ada anak, nak dapat anak lelaki, dapat anak perempuan. Cumanya mereka telah menyembah patung berhala tersebut sebagai untuk patung berhala tersebut asalnya orang yang saleh, tuan-tuan, di kalangan kaum terdahulu, orang yang saleh di dalam kaum terdahulu. Kemudian bila mereka mati, dalam surah Nuh Allah cerita, la tadharunna waddan wala suwa'an wala yawutha wa ya'uqa wa nasra. 5 nama ni ialah orang-orang yang saleh di kalangan umat terdahulu. Bila mereka mati, untuk memperingati mereka dijadikan patung. Kemudian bila dijadikan patung, disembah, tuan-tuan, last sekali. Bila kita tanya, mereka tak kata patung ni ataupun orang saleh ni asalnya menciptakan. Tidak. Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah, dengan arti kata kami tidak beribadat kepada mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Maksudnya mereka ni menjadi syufa'a, menjadi orang kata intercessor, orang yang menjadi tukang juru bicara dengan Allah. Kalau kami nak apa-apa, kami tak minta direct dengan Allah, tapi kami minta melalui mereka. Last sekali, mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik ibadah. Dari sudut mereka melakukan ibadat kepada patung-patung ini tidak sebagaimana Allah kehendaki. Mereka tidak melakukan syirik dari sudut mereka iktikad orang-orang saleh ni yang kemudian dijadikan patung sebagai pencipta. Tidak, mereka pun tahu patung-patung itu dicipta oleh mereka. Tak daripada batu, daripada kayu, daripada buah tamar dan seumpamanya. Mereka
Tetapi mereka tahu ini ialah simbol bagi orang yang saleh yang telah mati, yang ada kedudukan pada pandangan mereka di sisi Allah. Mereka boleh menjadi intercessor, orang yang mana boleh bagi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Allah bagi kepada mereka kuasa untuk mengurus alam. Bila turun hujan, Nabi SAW berkata dalam satu hadis, ada sebahagian manusia beriman dengan Allah, ada sebahagian manusia beriman dengan bintang-bintang. Dia kata mutirna bi nau'i kadza wa kadza, kami telah diberi hujan disebabkan oleh bintang sekian, bintang sekian. Sebab dia rasa bintang tu ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tetapi i'tiqad orang-orang musyrikin, kafir Quraisy, musyrikin jahiliah dahulu, orang-orang yang saleh ni, mereka ada kedudukan di sisi Allah sehingga Allah bagi kepada mereka untuk mengurus tadbir alam. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW dihantar kepada kaum musyrikin Quraisy dalam keadaan kaum musyrikin Quraisy tahu ada Tuhan yang telah mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi. Tetapi Allah hantar Nabi untuk betulkan i'tiqad mereka bahawasanya Tuhan ialah yang telah mencipta 7 petala langit, 7 petala bumi, dan Tuhan yang sama yang telah letakkan syariat dalam kehidupan kamu. Apa yang kamu buat, apa yang kamu tak boleh buat. Mereka tahu ada Tuhan, tapi mereka tak kenal Tuhan tu macam mana, tuan-tuan. Nabi SAW telah dihantar sebelum ni nabi-nabi terdahulu. Dakwah nabi-nabi semua sama, tuan-tuan. Mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Tuan-tuan, bukalah daripada awal Quran sampai ke akhir Quran. Tuan-tuan dalam suratul A'raf, juzuk 8 hujung-hujung tu, juzuk 8 tu tuan akan tengok bagaimana dakwah setiap nabi-nabi. Dia kata, aku ajak kamu semua kepada Allah. Ad'ukum ilallah, aku mengajak kamu kepada Allah. La ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi tuan-tuan, benda ni dah ada dalam kepala orang Quraisy. Ada satu kuasa besar. Tetapi orang Quraisy, mereka masih lagi tersesat, masih lagi terpesong, kerana mereka tidak kenal Tuhan yang sebenarnya. Menyebabkan mereka telah beribadat kepada selain daripada Allah dengan sangkaan-sangkaan mereka. Jadi Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, sehinggalah Nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad, telah datang untuk perkenalkan manusia kepada Allah dengan sifat-sifat Allah, dengan nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadat kepada aku. Kita selalu terjemah liya'budun dengan erti kata beribadat. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia kata perkataan liya'budun di sini untuk mereka beribadat kepada aku ialah dengan makna liyuwahhidun, untuk mereka mentauhidkan aku. Tapi saya pernah dengar satu ustaz kita, ketika mana dia tafsir, dia kata perkataan liya'budun ini dia ada 3 peringkat. Yang pertama ialah liya'rifun, mereka kena kenal aku. Nak kenal Allah macam mana, tuan-tuan? Melalui nama dan juga sifat dia. Walillahil asmaul husna, bagi Allah ialah nama-nama yang paling baik. Tuan-tuan, hari ni kenapa kita bagi nama kepada manusia ataupun kepada benda? Untuk kita bezakan. Kita semua ni manusia, tuan-tuan. Dipanggil apa? Haqiqatun wahidah. Satu hakikat je kita ni. Apa hakikat saya dan tuan-tuan? Hayawanun natiq. Benda hidup yang mana boleh berfikir. Saya boleh berfikir dan hidup. Tuan boleh berfikir dan hidup. Puan boleh berfikir dan hidup. Cumanya, sebab ramai sangat manusia, bilion. Sekarang, bila kita nak perkenalkan satu orang dengan satu orang yang lain, apa cara yang paling mudah? Apa cara yang paling mudah? Sebut dia punya sifat. Susah, tuan-tuan. Tadi rumah saya ada seorang datang. Siapa? Kalau tak ada nama, siapa? Alah, yang tinggi-tinggi tu. Dalam kampung kita berapa puluh orang tinggi kita tak tahu, tuan-tuan. Kalau kita kata yang rendah-rendah tu, berapa ramai orang rendah dalam kampung kita? Alah, yang buncit-buncit tu. Oh, Ustaz Nasai. Sebab gemuk kan. Tapi berapa ramai orang buncit dalam kampung kita? Alah, yang gelap-gelap tu, yang cerah-cerah tu.
Tak boleh tuan-tuan, kita tak boleh nak bezakan manusia. Jadi nama diberi adalah untuk membezakan manusia. Kalau nama dia sama, A dengan B ni nama dia sama, Muhammad, biasa orang akan bezakan dengan ayah. Muhammad bin apa? Muhammad bin Sulaiman, Muhammad bin Salman. Betul tak? Kalau nama ayah pun sama, orang akan bezakan dengan datuk. Kalau nama datuk pun sama, orang akan bezakan dengan benda lain. Daripada kabilah mana, kampung tu dia duduk selatan ke, dia duduk hilir ke, dia duduk hulu. Manusia akan mencari pembeza untuk manusia kenal manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu saja tuan-tuan dalam dunia ni. Kenapa Allah Subhanahu wa taala guna nama yang banyak? Yang kita hafal tuan-tuan 99. Allah Taala sebut dalam Quran, walillahil asmaul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang banyak, bahkan lebih daripada 99 lagi. Tujuan dia apa tuan-tuan? Adalah untuk Allah Subhanahu wa taala kenalkan dia pada umat manusia. Kalau tuan-tuan tengok nama Allah yang kita dah hafal daripada kecil sampai besar tu, nas'aluka ya man huwallahu la kan panjang tu, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, apa semua tu, setiap makna tu tuan-tuan, perkataan tu dia ada makna dia untuk Allah kenalkan siapa Allah kepada umat manusia. Supaya apa? Supaya manusia sembah Allah itu, bukan manusia sembah benda-benda yang manusia sangka dia ada kedudukan di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu tentang kekuatan dia, kekuasaan dia, sifat-sifatnya yang sempurna di dalam Al-Quran adalah untuk manusia kenal Allah. Nampak tak tuan-tuan? Kadang-kadang manusia dia tak kenal batang tubuh orang, dia tak kenal nama orang, tetapi dia kenal apa tuan-tuan? Dia kenal ciri-ciri orang. Dan kita mustahil akan kenal Allah pada zat dia, memang mustahil, kita akan tahu. Sebagai contoh tuan-tuan, polis ni dia ada banyak dalam dunia ni. Dalam Malaysia, dalam kampung kita, dalam negeri kita, banyak polis. Adakah kita akan menghafal nama Muhammad sebagai polis, Faisal sebagai polis? Itu ke kita buat? Tidak tuan-tuan. Kita tak hafal polis ni tinggi ke polis ni rendah. Tapi kita kenal polis macam mana tuan-tuan? Melalui uniform dia. Melalui uniform dia. Hari ni tuan-tuan, saya selalu sangat bawa contoh ni. Kalau orang selalu dengar saya kuliah, mungkin dia dah boring dengan contoh ni. Tapi contoh ni yang paling masuk akal saya. Kalau kita bawa kereta, motor, dan kita buat benda yang mana melanggar akta jalan raya, undang-undang jalan raya, bawa laju, tak pakai helmet, motor kita modify macam-macam, kereta modify macam-macam. Kalau kita lalu dekat traffic light tuan-tuan, kita nampak ada orang dengan baju seragam putih dia tuan-tuan, dengan seluar hitam dia tu, dengan motor besar tu, mungkin 100 meter, 200 meter, kita dah pusing balik kalau kita tak pakai helmet. Betul tak? Kalau kita tak pakai helmet, kita pusing balik dah. Kita lari macam-macam. Ataupun kita akan slowkan kalau kita laju masa tu. Sebab apa? Kita tak kenal pun dia tu siapa. Batang tubuh dia kita tak kenal pun. Nama dia siapa kita tak kenal pun. Tapi tuan-tuan, sebab kita kenal ciri-ciri orang macam ni, sekali dia keluar surat 300-400 boleh melayang. Kita kenal ciri-ciri dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan lebih lagi daripada tu, Allah Subhanahu wa taala hantar nabi-nabi untuk kenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ciri-ciri, melalui nama-nama, melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir telah dihantar untuk perkenalkan manusia kepada Allah. Ini makna pertama, liya'rifun, untuk kenal Allah. Siapa Allah? Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang tabligh, dia akan ulang Allah yang mencipta, Allah yang menghidup, Allah yang mematikan, Allah yang bagi rezeki, Allah yang tarik rezeki. Apa yang mereka buat tak salah, sebab itulah dalam Quran pun. Tuan-tuan baca Quran daripada awal sampai akhir, itulah yang Allah sebut pasal diri dia. Betul tak? Alhamdulillahirabbil alamin 17 kali sehari tuan-tuan kita baca paling kurang. Bermula dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Mungkin kita ni tuan-tuan, sebab kita semayang, kita orang Islam, kita tak rasa apa dah maksud dia, kita tak tahu pun apa maksud bismillahirrahmanirrahim tu pun kita tak tahu. Sedangkan orang Arab,
Kerana bahasa mereka, dan sepatutnya orang Islam walaupun bukan bahasa mereka, itu mereka kena pelajari. Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan. Kalau orang yang faham apa maksud dengan nama Allah yang Maha, kita selalu terjemah Maha Pemurah, Maha Pengasih. Tapi apa maksud dia yang sebenar? Ar-Rahman, Maha Pemurah tu macam mana? Ar-Rahim, yang pengasih tu macam mana? Saya pernah dengar Maulana Abdul Rahman Ashrafi rahmatullahi alaih, guru kepada sebahagian ustaz kita masa di Pakistan, dalam daurah tafsir dia kata, syuru kartahu Allah ke naam se jo bari bari ni'mat karne wala, bar bar ni'mat karne wala. Dia kata, aku bermula dengan nama Allah. Sebelum nak buat sesuatu, aku mulakan dengan nama Allah, untuk dapatkan pertolongan daripada Allah, untuk tabarruk, minta berkat daripada Allah. Allah yang macam mana? Dia kata, bari-bari ni'mat karne wala. Allah yang memberi nikmat-nikmat yang besar kepada umat manusia. Kalau manusia tengok dalam kehidupan dia, tuan-tuan, kalau dia ponder, kalau dia fikir, kalau dia perhati, sebenarnya tak ada satu benda pun, tuan-tuan, kecuali semuanya nikmat yang besar daripada Allah. Tak ada satu benda pun, tuan-tuan, kecuali semuanya besar nikmat daripada Allah. Tuan-tuan, orang tak dapat buang air, betapa seksa hidup dia. Tak dapat buang air dengan baik. Tak dapat buang air besar ataupun buang air kecil. Betul tak? Orang tak dapat tidur, betapa seksa hidup dia. Antaranya saya, yang ada insomnia, kadang-kadang masuk pukul 12, pukul 6 pagi, tak tahu ke mana lagi, pusing sana, pusing sini. Begitulah juga, tuan-tuan, nikmat rasa, nikmat boleh makan, orang ada penyakit tu, penyakit ni. Semua benda tak ada kecil, tuan-tuan, semua besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maulana Sulaiman Kettani, dia cerita, satu orang pakcik, dia pergi jumpa satu orang doktor, tak tahulah dia ada masalah apa dalam badan dia ni kan. Doktor bagi bil, dia menangis. Dia menangis, tuan-tuan. Doktor kata, kenapa menangis? Mahal sangat ke? Saya bagi kurang lah. Dia kata, 70 tahun aku sihat, Allah tak pernah hantar satu bil pun pada aku. Tapi sekarang aku jumpa kamu, satu orang doktor, bila aku sakit tak berapa sihat, aku nak tahu kenapa aku sakit, apa yang perlu aku buat, kamu dah bagi bil pada aku. Kita tak pernah rasa, tuan-tuan, boleh datang berjalan, naik basikal, naik motosikal, boleh makan, boleh itu, boleh ni, 70 tahun Allah tak pernah hantar bil walaupun sekali pada aku. Tapi bila aku sakit, aku jumpa manusia untuk tahu kenapa aku sakit, apa perlu aku buat, dah bagi bil. Mungkin sekarang jumpa doktor swasta, tuan-tuan, saya tak tahulah berapa, beratus saya rasa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi nikmat yang besar-besar pada kita. Tak ada satu nikmat yang Allah bagi pada kita kecuali semuanya besar. Dan bukan sekali Allah bagi, tuan-tuan, berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. Allah bagi pada siapa yang taat, Allah bagi pada siapa yang buat maksiat. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Ini semua ialah untuk kenalkan Allah kepada umat manusia. Ada manusia macam saya, tuan-tuan, yang mana kita rasa, orang Kelantan kata sedap batangnya. Maksudnya kita rasa selesa dalam kehidupan kita. Buat dosa ke, tak buat dosa ke, jadi kita rasa selesa. Sebab apa? Sebab kita dapat nikmat banyak dah daripada Allah ni. Tak solat pun dapat nikmat, makan riba pun dapat nikmat, tak bayar zakat pun dapat nikmat, tak tutup aurat pun dapat nikmat, tak sakit-sakit. Jadi kita ni, tuan-tuan, kita rasa sedap. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan bagi sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim. Allah dahulukan sifat pengasih dan penyayang Allah kepada umat manusia, kepada seluruh alam. Tak kira Muslim, kafir, manusia, binatang, Allah mulakan dengan tu. Jadi manusia terlupa, tuan-tuan. Tapi bila manusia terlupa, Allah letaklah belakang tu, Maliki Yaumiddin, Allah Raja pada hari pembalasan. Allah iaitu pemilik pada hari pembalasan. Dikatakan dalam riwayat, tak silap saya, 40 tahun akhirat, Allah tanya, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan pada hari ini? Allah tanya, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan pada hari ini? 40 tahun akhirat, tuan-tuan, satu desir angin pun tak bunyi. Satu desir angin pun tak bunyi. Allah kata, akulah Tuhan.
Bila Allah bagi nikmat yang banyak pada manusia, Allah bagi tahu, Maliki yaumiddin. Ad-din ialah al-jaza, hari pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala hantar nabi untuk kenalkan manusia kepada Allah. Liya'rifun, untuk kenal. Kemudian datang martabat yang kedua ialah liya'budun. Adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Jadi tuan-tuan, musyrikin Mekah, kafir Quraisy, mereka ada buat ibadat. Musim haji mereka buat haji. Tetapi haji ikut apa tuan-tuan? Ikut akal kepala mereka. Bertelanjang, bertepuk dan seumpamanya lah. Mereka buat syariat mereka sendiri. Ada benda-benda yang mana mereka tak boleh makan. Ini untuk Allah dan seumpamanya. Panjanglah kalau tuan-tuan tengok dalam surah Maidah dan seumpamanya. Syariat-syariat yang mereka buat. Hak tu dari sudut agama. Dari sudut kehidupan, macam tak ada agama lah tuan-tuan. Yang kaya menindas orang miskin. Yang kuat menindas orang yang lemah. Wanita, hamba, anak perempuan tidak ada kedudukan dalam masyarakat. Sebab apa tuan-tuan? Walaupun mereka bila ditanya siapa cipta 7 petala langit, 7 petala bumi, mereka bagi tahu yang cipta ialah Allah. Dia berhenti situ tuan-tuan. Beribadat pada Allah, tetapi dengan cara sendiri. Dan ibadat itu pun berbentuk khusus pada sesetengah benda sahaja, terutamanya haji lah. Tapi bila datang kehidupan yang lain, mereka buat undang-undang mereka sendiri. Nabi SAW diutus untuk ajar mereka, selepas kamu kenal Allah, kamu tahu bahawa si cipta 7 petala langit, 7 petala bumi ialah Allah. Allah itu telah perintahkan kamu untuk hidup dengan cara yang Allah kehendaki. Manusia tuan-tuan, dia mesti hidup dan beragama mengikut cara Allah kehendaki. Bukan hidup dan beragama sebagaimana dia nak. Jadi Nabi dihantar adalah untuk tunjuk pada manusia, ini cara Allah Subhanahu wa taala mahu diibadati, mahu disembah. Nabi SAW dihantar untuk ajar umat manusia perkara tersebut. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadat kepada aku. Cuma ibadat ni tuan-tuan, sebagaimana yang kita bagi tahu, ustaz-ustaz kita bagi tahu, dia ada dua lah. Satu ibadat yang bersifat khusus, maksudnya kita ni nampak direct orang tu sedang buat ibadat kepada Allah. Dan satu lagi ibadat yang mana bersifat umum. Umum ni tuan-tuan, maksudnya secara zahir kita tak nampak dia buat ibadat, tetapi sebenarnya dia sedang beribadat kepada Allah. Ibadat-ibadat khusus ni macam salat, macam puasa, haji, zakat, baca Quran, zikir. Nampak tak? Itu ibadat-ibadat khusus. Tetapi kita ada ibadat yang lain. Semua benda kalau dibuat mengikut kehendak Allah, maka dia akan jadi ibadat. Ibadat dalam pendidikan, ibadat dalam perniagaan, ibadat dalam bernegara, rumah tangga dan seumpamanya. Tidak ada satu detik pun tidak ada hukum Allah pada manusia. Bangun duduk manusia, bergerak senyapnya manusia, semua ada hukum Allah tuan-tuan. Paling kurang dia akan ada hukum harus. Paling kurang dia ada hukum harus. Nampak tak tuan-tuan? Kadang-kadang perbuatan berdiri kita ni haram. Ada perbuatan berdiri itu wajib. Ada perbuatan duduk itu haram. Ada perbuatan duduk itu wajib. Sunat, makruh, haram dan seumpamanya ni kita belajar dalam fiqh. Nampak tak tuan-tuan? Benda ni kita belajar dalam fiqh. Paling kurang manusia diberi pilihan untuk buat ataupun tak buat. Dalam istilah fiqh dia panggil apa? Usul fiqh dia panggil ibahah, harus. Buat tak dapat dosa, tak dapat pahala. Tinggal tak dapat dosa, tak dapat pahala. Sebagai contoh ibahah tuan-tuan, ada pakaian kita ni tuan-tuan, yang wajibnya tutup aurat lah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW letak tak pakaian kita macam mana? Color warna apa? Ada setengah mazhab, aliran, bukanlah aliran, kita kata mazhab, ada warna merah yang haram dipakai. Merah macam merah darah ikan yang mana tak bercampur dengan warna lain, haram pakai. Di sisi sebahagian mazhab. Tapi mazhab kita tak sampai tahap tu, ataupun kita yang saya tahu saya tak ada. Mazhab kita tak haram.
Tetapi setahu saya mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, Imam Ahmad rahmatullahi alaih, memang mereka tegah daripada pakai baju yang mana berwarna merah darah ikan. Ada waktu-waktu kala-kala tertentu seperti kala sami itu kan, muasfar, yang warna kuning yang macam sami itu tidak dibenarkan sebagai contoh. Jadi tuan-tuan, banyak benda ada banyak benda yang mana kita tengok benda yang Allah Subhanahu Wa Taala restrictkan tak boleh, ada benda yang Allah kata boleh. Ini adalah ujian daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada makanan yang kita boleh makan, ada minuman yang kita boleh minum, tapi ada makanan yang kita tak boleh makan, ada minuman yang kita tidak boleh minum. Berkahwin, ada wanita-wanita tertentu kita boleh berkahwin, ada wanita tertentu kita tidak boleh kahwin. Jadi semua ni ialah hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah uji manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji manusia. Siapa di kalangan kamu yang mana paling baik amalan dia. Jadi nabi-nabi dihantar untuk ajar manusia, bila kamu kenal Allah, Allah yang cipta kamu, Allah Subhanahu Wa Taala pemilik seluruh alam semesta, kamu akan balik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kamu mestilah kehidupan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Allah Subhanahu Wa Taala tak mahu mulut-mulut yang kata sebagaimana dalam Quran Allah sebut, ini halal, ini haram. Ini halal, ini haram. Sedangkan benda tu ma anzalallahu biha min sultan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah turunkan dan wahyukan sedemikian rupa. Supaya manusia dia hidup sebagaimana apa tuan-tuan? Supaya manusia hidup, hawa nafsu dia adalah mengikut agama yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Satu hadis yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab rahmatullahi alaih, hadis terakhir tak silap saya, hadis yang ke-50. Asalnya hadis 40 ni tuan-tuan, Imam Nawawi tu kan ada 40, 41, 42 hadis lebih kurang ke 43, Ibn Rajab telah sempurnakan. Dan penutup hadis tu, walaupun hadis tu sedikit lemah, Ibn Rajab bawa riwayat tu, dia kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak akan sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah hawa nafsu dia mengikut apa yang aku bawa bersama dengan aku, iaitu hawa nafsu dia mengikut agama yang aku bawa bersama dengan aku. Berapa ramai tuan-tuan dalam kehidupan kita ini, sebelum dia buat sesuatu dia tanya, apa hukum Allah dalam kes ni? Jarang tuan-tuan. Kalau dia tahu hukum Allah, dia tanya, bagaimana aku nak sempurnakan hukum Allah ini? Jarang tuan-tuan. Jarang. Manusia sebab apa? Hidup manusia lah dengan hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia ni jadi Tuhan dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kamu melihat orang yang mana telah menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Kita duk kutuk Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Tapi sebenarnya dalam diri kita ni ada Fir'aun yang kita tak sedar. Bila kita ikut hawa nafsu kita tuan-tuan, maksudnya itulah Tuhan kita. Berapa ramai di kalangan kita, sebagai contoh lah, dalam dunia hari ni kan, dunia yang penuh dengan scam ni, bila orang ajak melabur sebagai contoh, masuk satu-satu skim untuk cepat kaya, masa dia buat tu, berapa ramai di kalangan kita, dia tanya, benda ni patuh syariah ataupun tidak? Syariah compliance ataupun tidak? Halal ke tak halal? Sebab kita ni tak tahu hukum Allah dalam kehidupan kita. Bila nak berkahwin, kita kan sukalah bila nak berkahwin ni, maksudnya keraian. Tapi kita tanya tak, apa yang kita nak buat dalam majlis kahwin kita ni, benda ni Allah redha ke Allah tak redha? Halal ke haram? Ulama bahas dalam kitab-kitab nikah tuan-tuan berkaitan kewajipan menghadiri walimah. Hadir walimah, walimatul urus ni tuan-tuan, kenduri kahwin ni wajib asalnya. Tetapi ulama bahaskan haram hadir kalau ada sekian. Bahkan yang paling pelik, anak ustaz, ustazah, anak ustazah, ahli masjid bukan ahli masjid, pelanggaran syariat berlaku dalam majlis kahwin.
macam dia tak pernah belajar agama. Sorry tu sih, Pak Imam ke bukan Pak Imam ke, kita akan nampak. Betul tak tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kita masih lagi ada hawa nafsu dalam kehidupan kita. Kita nak ikut majoriti. Ramai orang buat macam mana? Isteri mesti macam ni, make up macam ni, dandan macam ni, pertontonkan depan manusia macam ni. Jadi benda tu tuan-tuan, apa yang dia belajar, dia letak tepi. Apa yang dia nak, apa yang manusia suka, itulah yang dia akan buat. Sebab tu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dia kata, alaikum bil amril atiq. Hendaklah kamu mengikut benda yang lama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Supaya apa? Supaya kamu selamat. Kalau nak ikut hawa nafsu manusia tuan-tuan, dia akan berubah. Dia akan ikut majoriti yang berada di sekitar dia. Oh, buatlah macam ni, nanti kamu dikatakan ketinggalan zaman. Buatlah macam ni, alah sekali je pun. Bukan selalu. Jadi pada waktu tersebut tuan-tuan, manusia hidup dengan nafsu dia. Saya tak kata kat tuan-tuan, saya kata kat diri saya. Saya lebih tahu apa yang saya buat berbanding dengan tuan-tuan. Dan kita bukan nak menuding jari kepada sesiapa, untuk kita muhasabah diri kita. Yang kedua, martabat yang kedua, liya'budun, adalah untuk hidup bersyariat sebagaimana yang Allah kehendaki. Nampak tak tuan-tuan? Untuk hidup bersyariat sebagaimana Allah kehendaki. Cuma bila kita terjemah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat. Kita faham ibadat ni, oh kita semayang lah. Tapi lepas keluar daripada masjid, kita pakai selipar orang tanpa izin pun kita tak tahu. Tak? Kita ambil harta orang tanpa kebenaran pun kita tak tahu. Kita menzalimi orang dalam masalah harta benda kita tak tahu. Kita menyakiti jiran kita tak tahu. Kita membahayakan orang ramai dengan cara kita tak tahu. Sebab apa tuan-tuan? Kita terjemah, tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk ibadat. Dan kita faham ibadat ni solat sunat dan seumpamanya. Nampak tak? Tidak tuan-tuan. Ibadat ni hidup sebagaimana Allah kehendaki dalam semua cabang kehidupan. Hidup sebagaimana Allah SWT kehendaki dalam semua cabang kehidupan. Bagaimana kita nak tahu apa perintah Allah, apa larangan Allah, bagaimana kita perlu buat perintah tersebut, bagaimana kita perlu tinggalkan larangan tersebut? Tidak boleh tidak, yang ni kita kena belajar. Kita kena belajar tuan-tuan. Kita kena belajar. Dan Nabi SAW ialah satu orang Nabi terakhir. Agama ini agama terakhir. Syariat ini syariat terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala telah preserve. Allah Subhanahu Wa Taala telah pelihara melalui para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para ulama, sampailah ke zaman kita hari ini. Segenap jejak langkah Nabi, bangun tidur Nabi, senyap Nabi, bercakapnya Nabi, duduknya Nabi, berdirinya Nabi, makan, minum dan seumpamanya, semua telah direkodkan oleh para sahabat dan telah dipindahkan kepada generasi selepas dia, sampailah kepada kita hari ini tuan-tuan. Nabi suka makan apa, Nabi pakai apa, Nabi solat macam mana, Nabi zakat macam mana, Nabi perintah negara macam mana, Nabi berdiplomasi dengan kuasa luar macam mana, dengan tawanan perang dan seumpamanya, dalam masalah jenayah tak jenayah, jual beli, semua Nabi dah tunjuk pada kita tuan-tuan. Cuma orang tahu ataupun tak tahu. Dan nak tahu kena belajar lah tuan-tuan. Dan belajar ni benda yang mana bersifat khusus, benda yang mana berkaitan dengan diri kita, kita kena belajar. Kalau kita nak kahwin, kita kena belajar pasal kahwin. Kalau kita nak berniaga, kita kena belajar pasal berniaga. Maksud hukum hakam dia, strategi perniagaan tu tuan-tuan belajarlah. Cumanya kalau tuan-tuan nak pergi umrah, kena belajar umrah. Tuan-tuan nak pergi haji, belajar haji. Betul tak? Nak solat kena belajar, bukan benda ikut-ikutan. Dia kena belajar tuan-tuan. Supaya apa? Supaya amalan kita tuan-tuan ialah amalan yang benar, mengikuti cara yang Allah hendak kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, yang last sekali, martabat yang ketiga, saya pun nak berhenti dah 8.14. Paling lambat mungkin 8.20 lah. Ialah liyad'u an-nas ilai. Manusia, umat Islam ialah umat dakwah. Tidak akan ada lagi Nabi yang dihantar selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, mereka adalah waris bagi Nabi. Mereka ada tanggungjawab yang besar untuk sampaikan agama ini kepada umat manusia. Tetapi setiap daripada kita ialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ajak manusia
untuk lakukan kerja sebagaimana Nabi SAW buat. Mengajak manusia kepada agama yang sempurna. Agama yang telah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu, agama yang telah Allah sampaikan kepada Nabi, Nabi telah sampaikan kepada para sahabat, dan Nabi telah mati dalam keadaan Allah redha agama tersebut sebagai cara hidup kita. Dalam haji terakhir, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di padang Arafah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku cukupkan nikmat aku bagi kamu, dan aku telah redha Islam sebagai agama kamu. Islam yang Nabi SAW mati pada hari tersebut, itu yang kita kena usaha bagaimana datang dalam kehidupan kita, dan datang dalam kehidupan kaum keluarga kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita, dan seluruh alam ini. Dia tak berpada, tuan-tuan. Saya tak syirik, saya kenal Allah, saya beribadat pada Allah, tetapi anak isteri kita biarkan. Dalam rumah, orang yang mana datang masjid berlakunya maksiat. Dalam rumah ustaz, ustazah berlakunya maksiat. Maksiat keluar daripada rumah orang agama. Kita tak boleh, tuan-tuan. Kalau tak, Allah SWT akan hancurkan kita. Sebagaimana Allah SWT telah hancurkan Bani Israel. Allah sebut dalam Quran, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Allah telah laknat Bani Israel di atas lisan Nabi mereka, Nabi Daud AS, Nabi Isa AS. Kenapa Allah laknat mereka? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah daripada kemungkaran yang mereka lakukan. Dalam riwayat bagi tahu apa yang berlaku, tuan-tuan. Mula-mula hari pertama tegur, hari kedua tegur, tapi bila orang tak dengar, golongan ulama ni yang sepatutnya memegang tanggungjawab ni, mereka pergi makan sekali, minum sekali, tidur sekali, bergelak ketawa sekali. Jadi benda yang mungkar telah bertukar menjadi ma'ruf. Benda yang maksiat telah bertukar menjadi baik pada pandangan manusia. Jadi agama telah diubah. Allah SWT laknat mereka di atas lisan para nabi mereka. Jadi, tuan-tuan, dulu bila satu nabi meninggal, selepas satu ketika nabi lain dihantar. Bani Israel ni lagilah banyaklah nabi-nabi dihantar, kan. Bermula daripada Sayyidina Yaqub AS, anak Nabi Ibrahim ada dua. Satu Nabi Ishaq dan satu lagi Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail ni yang keluar yang Nabi Muhammad SAW last sekali tu. Kemudian daripada Nabi Ishaq ni keluarnya Nabi Yaqub. Kemudian nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabi datang selepas tu adalah daripada Bani Israel. Jadi, tuan-tuan, nabi demi nabi dihantar, nabi demi nabi dihantar, nabi demi nabi dihantar, sehingga nabi terakhir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada lagi nabi dihantar. Tidak akan ada lagi nabi dihantar. Jadi, tuan-tuan, apa yang berlaku? Tanggungjawab ni Allah telah serahkan kepada umat ini. Tanggungjawab ni yang pertama sekali Allah telah letakkan di atas tanggungjawab para ulama umat ini. Dan dalam masa yang sama, Allah telah letak di atas tanggungjawab umat ini. Tadi ulama tadi tu tinggilah, tanggungjawab dia besar, tuan-tuan. Nak mengajar lagi, nak amar ma'ruf nahi munkar lagi, macam-macam. Tetapi setiap seorang daripada kita ada tanggungjawab juga. Kita ada tanggungjawab juga. Kalau kita tinggalkan kerja dakwah, tuan-tuan, maka akan keluar daripada kampung kita perkara-perkara yang mana kita tak akan dapat bayangkan. Bila kita tengok satu kemaksiatan berlaku, kita biarkan. Orang-orang agama biarkan. Bila lelaki perempuan bonceng motor sama-sama, yang kita tahu itu bukan adik-beradik, itu bukan suami isteri, tapi kita biar. Kita datang masjid kita lah. Lepas sembahyang fardu kita sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat, sembahyang sunat. Lepas sembahyang sunat, sembahyang sunat. Puasa sunat. Tapi apa yang berlaku di sekeliling kampung kita, kita tak pernah ambil tahu. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Lepas generasi tua ahli masjid dia meninggal, apa yang berlaku? Kampung yang asalnya penuh dengan orang yang saleh akan penuh dengan orang yang taleh. Orang yang mana melakukan dosa dan juga maksiat. Bukanlah ertinya kita nak suruh pergi tendang budak tu masa dia naik motor, bom ke apa. Bukan. Kita adalah cara-cara buat dakwah kita. Tetapi jangan biarkan benda itu berlalu begitu sahaja tanpa ada satu perasaan risau rusing dalam kepala kita. Apa yang aku perlu buat? Bagaimana masjid penuh? Bagaimana orang hidup beragama? Bagaimana maksiat dikeluarkan daripada rumah kita, daripada kampung kita dan seumpamanya.
Jadi tuan-tuan, semoga Allah SWT bagi taufik dan hidayah pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar dan faham benda ni. Sebab apalah sekali kita semua akan mati tuan-tuan. Kembali kepada Allah, Allah akan tanya kita tentang diri kita, dan Allah SWT akan tanya kita tentang orang berada di bawah jagaan kita. Ala kullukum ra'in. Setiap daripada kamu ialah pemimpin. Akan ditanya. Dia akan ditanya berkaitan dengan pemimpin dia. Dalam hadis tu panjang kan Nabi cerita tentang pemimpin besar, sehinggalah pemimpin dalam keluarga, sehinggalah pemimpin kepada diri dia sendiri. Nampak tak tuan-tuan? Sebab kita akan ditanya dan kita kena sediakan jawapan. Nabi SAW telah selesaikan tanggungjawab. Datang bagi tahu apa yang umat ini perlu untuk berjaya di dunia dan akhirat. Ajar kepada kita berkaitan akidah, ajar kepada kita berkaitan dengan fiqh, ajar kepada kita berkaitan dengan dakwah, berkaitan kehidupan bernegara dan seumpamanya. Last sekali kita nak buat ataupun tidak. Semoga Allah SWT bagi taufik dan hidayah pada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar, untuk amal, untuk sampaikan. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.